haula wala quwwata. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat berkumpul sekali lagi untuk kita membincangkan dan mengenali tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lepas sepatutnya kita ada kelas, saya pun dah datang, tetapi dia dapat berita adanya bacaan Yasin untuk salah seorang ustaz yang banyak berjasa dan berbakti di Johor khususnya dan di Muar juga, iaitu Ustaz Fahmi kita, yang mana beliau tokoh yang mulia yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Fahmi, yang mana beliau pernah menjadi qadi di daerah Muar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan menggolongkan beliau bersama dengan orang-orang yang beriman lagi bertakwa, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kitab kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan peristiwa yang berlaku pada tahun ke-3 Hijrah, ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 55 tahun. 55 ni nak ikutkan umur dah masuk ke umur tua, dah masuk ke umur tua. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semangatnya berdakwah, semangatnya memperjuangkan agama dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tua, tidak pernah lemah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur 50-an lah Nabi mula terlibat secara langsung dengan peperangan demi peperangan. Seperti mana yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ketika umur 40 tahun. Kita dah banyak kali dah ulang perkara ini. Dan berada di Mekah lebih kurang 13 tahun. Bermaksud umur 53 tahun menyampaikan dakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah ketika berumur 53 tahun, dan di Madinah bermula daripada umur 54 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang oleh musuh-musuh. Bermakna umur 54 tahun tu barulah Nabi secara langsung berhadapan dengan musuh-musuh dalam medan peperangan. Walaupun begitu, seperti mana yang kita belajar sebelum ni, peperangan Badar, Masya Allah, bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi perang. Kemudian pada tahun 3 Hijrah, peperangan Uhud yang kita dah sebut dah secara ringkas tajuknya, tetapi detailnya akan datang selepas ini. Semuanya ini berlaku ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dah melebihi 53 tahun. Bermakna tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, kita dalam beristiqamah dalam ketaatan kita pada Allah Ta'ala, jangan kira usia. Walaupun kita semakin tua, mungkin tulang kita makin rebut. Orang kata mata dah semakin kabur, telinga makin macam dengar tak dengar. Tak kira lah 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, kita tetap kena istiqamah dengan apa yang kita dah lakukan sebelum ini, dan kita kena tingkatkan lagi. Istiqamah ni maksudnya apa yang kita dah buat, kita teruskan. Apa yang kita dah buat, kita teruskan.
Dan di samping istiqamah kita itu, kita tingkatkan lagi apa-apa yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah SWT, sama ada dari sudut ibadat, dari sudut sedekah, dari sudut ilmu. Macam tuan-tuan perempuan sekarang ni, Masya Allah, kebanyakannya saya rasa dah 50 ke atas, 60 ke atas, hadir ke majlis-majlis ilmu di masjid-masjid, di surau-surau, mungkin di madrasah-madrasah, di ribat dan sebagainya. Masya Allah. Ini salah satu usaha kita untuk kita kekal istiqamah dan kita meningkatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti menuntut ilmu yang mana kita sekarang ini sedang berada dalamnya. Nabi SAW beritahu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang mengambil keputusan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, jalan untuk menuntut ilmu, apa dia punya fadilat dia, kelebihan dia? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan, dengan sebab menuntut ilmu itu, Allah Ta'ala akan mudahkan beliau menuju ke syurga. Iaitu ada jalan mudah untuk kita masuk syurga. Kerana itu kita jangan memperlecehkan dan memperlekehkan menuntut ilmu. Alah, ngaji je banyak, macam tu juga aku tengok dia, ngaji je banyak tapi amalan tak tambah-tambah pun. Kita memperlekehkan, memperlecehkan, tak boleh. Janganlah kamu memperlekehkan, mengecil-ngecilkan apa sahaja kebaikan. Ini perintah daripada Nabi SAW. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Dalam muka surat 243, siapa yang ada kitab kan? Siapa yang tak ada kitab, bagusnya beli kitab. Tapi setahu saya di Muar ni dah tak ada dah stok kitab ni, kena cari di online. Kerana inilah kitab yang sederhana, tidak terlampau ringkas dan tidak terlampau panjang, menceritakan tentang Nabi SAW. Baik, dalam muka surat 243, tajuk besarnya peristiwa-peristiwa lain. Dalam tahun ini berlaku peristiwa Ar-Raji'. Kita telah bincangkan apa itu peristiwa Ar-Raji', iaitu para sahabat radhiyallahu ajma'in telah dikhianati oleh sekumpulan orang-orang kafir yang telah menjemput mereka konon-kononnya untuk mengajar Al-Quran di kampung mereka, tetapi mereka telah menjadi tawanan untuk orang-orang kafir tersebut dapat habuan daripada kafir Quraisy Mekah. Baik, seterusnya yang kedua, Rasulullah SAW berkahwin dengan Hafsah binti Umar bin Al-Khattab yang berumur 20 tahun. Ini yang sebelum ni, kalau tuan-tuan ingat, saya ada sebut dalam penutup kelas kita 2 minggu lepas. Saya kata apa? Kita akan membincangkan beberapa perkara yang agak penting, menjadi isu yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam daripada dulu hinggalah ke hari ini. Mereka kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni ialah lelaki yang suka dengan perempuan, iaitu orang yang, kalau cakap kasarnya tapi tak sampai hati kita nak sebut, iaitu orang yang suka pada perempuan. Senang cerita, tak nak sebut pun tak sampai hati kan, ayat yang digunakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama telah membahaskan tajuk ini, membuktikan bahawa perkahwinan Nabi SAW lebih daripada seorang bukanlah kerana nafsu, bukanlah kerana suka-suka. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hukum hakam ni, dia benda yang halal pun boleh jadi haram kalau tak sampai masanya. Contohnya saya selalu sebut sebelum ni tentang jihad. Orang memang semangat nak pergi jihad kan, dengar cerita-cerita perang macam ni, nak pergi jihad. Oh, dekat Syria ada jihad, jom pergi jihad. Dekat Afghanistan ada jihad, jom pergi jihad. Dekat Iraq ada jihad, jom pergi jihad. Hayya 'alal jihad. Tetapi adakah telah sampai masanya untuk kita pergi sampai ia adalah wajib ke atas kita, ataupun ia adalah haram? Sama juga seperti yang saya sebut contoh solat. Semangat nak solat ni,
Oi, dah sampai masuk waktu, jom solat. Awak kan uzur, awak kan nifas, awak kan baru lepas bersalin wiladah, mana boleh solat? Tak boleh, aku tak senang hidup kalau tak solat ni, aku kena solat juga. Boleh ke? Tak boleh, walaupun dah masuk waktu. Ada perkara yang menghalang, maka haramlah dia untuk berjihad, untuk solat. Begitu juga dengan jihad tadi. Begitu juga dengan yang disebut tadi, yang kita nak sebut ini ialah tentang poligami. Bukanlah semua orang dihalalkan, bahkan ada orang yang diharamkan berpoligami. Ni kita kena faham, jangan suka-suka je. Ada yang wajib, ada yang sampai tahap wajib. Perkara ini dibincangkan detail dalam kitab fiqh. Ada yang sampai tahap wajib, ada yang sampai makruh, ada yang harus, ada yang sunat, ada yang haram. Ada 5 hukum. Sama ada dia wajib berpoligami, ataupun sunat berpoligami, ataupun harus dia berpoligami, ataupun makruh dia berpoligami, ataupun haram dia berpoligami. Bukan suka-suka. Jadi Nabi SAW pun bukan suka-suka bernikah lebih daripada satu orang. Ini kita kena faham baik-baik. Sebab ini antara senjata yang dimainkan oleh musuh untuk menjatuhkan maruah Nabi SAW dalam hati umat Muhammad SAW sendiri. Dia nak apa? Umat Islam sendiri memandang Nabi ni jijik, geli. Khususnya kaum wanita minta maaf cakap. InsyaAllah lah yang sini tak. Tapi dia nak mainkan isu ni pada orang-orang yang lemah imannya. Sampai bila baca je tentang Nabi SAW, bab poligami je, tak patutlah Nabi buat macam ni. Sebab apa? Dia dapat gambaran yang salah. Sebab itu kalau tuan-tuan perempuan dengar baru ni 2 minggu lepas, Khamis 2 minggu lepas, saya ketika bersiaran di TV3, TV9, tajuk memang gempak sikit lah. Sebab nampak macam ada isu panas kan, iaitu Nabi SAW bukan seorang pelarian. Kan tengah jadi isu kan, pelarian, Nabi SAW pelarian tak pelarian. Sebenarnya apabila kita belajar sirah dengan cara yang salah, kita akan nampak dari satu sudut yang berbeza. Kita nampak dari sudut yang salah. Ibaratnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok satu gambar, ada orang tengok dari satu sudut. Contohnya ada salah satu gambar ni, singa dia ambil anak dia, dia gigit leher anak dia, angkat. Ibu singa sayang anak, dia angkat dengan cara gigit anak. Orang yang tengok dari arah yang betul, dia akan nampak penyayangnya ibu ni, dia sayang anak dia, angkat baik-baik. Dari sudut belakang pula nampak macam apa? Macam kepala anak singa tu dah masuk dalam mulut singa, macam ibu makan anak. Tapi ada orang yang lebih teruk lagi, dia nampak dua-dua tak betul. Dari satu sudut ni pun tak betul, sudut ni pun tak betul. Jadi begitu juga sirah. Kalau kita belajar dengan cara yang salah, ni bahaya. Dia akan nampak Nabi SAW ni kerja dia nak bunuh orang aja, jihad. Nabi SAW kerja nak kahwin dengan perempuan aja, poligami. Nabi SAW ni miskin, kata sebagai raja tapi rumah pun kecil, sempit. Dia nampak dari sudut tu pula. Apa ni pemimpin orang Islam miskin? Macam-macam sudut dia akan nampak semua buruk dan buruk. Sebab apa? Sebab salah cara belajar. Nabi SAW adalah pelarian, sebab dia telah lari daripada Mekah, dia tertindas, dia seperti pelarian. Poin yang paling penting dalam pelarian ni saya nak sentuh juga sikit. Pelarian ni pergi minta tolong segi dunia, beri aku makan, aku miskin, aku tak ada tempat tinggal, tak ada rumah. Selama kita belajar ni, kita dah belajar, alhamdulillah, tuan-tuan perempuan belajar. Kita belajar sirah dakwah Nabi SAW sampailah ketika perjanjian di Mina pada ketika itu. Nabi SAW mengambil perjanjian ini. Ada tak Nabi SAW kata carilah ataupun tolonglah sediakan makan, minum dan tempat tinggal untuk kami? Tak ada. Tidak ada Nabi SAW minta bantuan dari sudut makan, minum dan bantuan sebagainya. Nabi SAW tanya apa? Man ya'wini hatta uballigha risalata rabbi. Nabi SAW dalam Bai'atul Aqabah yang di Mina tu, Bai'atul Aqabah ula dan thani tu, Nabi SAW kata apa? Siapa yang nak terima aku pergi ke tempatnya,
Aku berhijrah supaya aku boleh meneruskan kerja dakwah aku. Nabi SAW nak cari satu tempat, satu platform, satu tempat untuk dia teruskan kerja dakwah. Orang Mekah dah tak nak terima, sebab itulah dia cari tempat lain. Jadi oleh kerana itu kita kena belajar sirah ni dengan cara yang betul. Barulah kita baca poligami ke, kita baca Nabi lari ke, kita baca Nabi jihad ke, kita baca Nabi miskin ke, kita baca Nabi 3 bulan tak makan ke. Semuanya kita faham kenapa berlaku benda tu. Setengah orang kan 3 bulan tak makan, tak berasap dapur, tak kesian ke kat bini-bini? Dia jadikan isu-isu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, belajar sirah ni kena dengan cara yang betul, dengan kefahaman yang betul. Kalau tak, kita akan rasa tak selesa dengan Nabi Muhammad SAW. Wal'iyadzubillah. Itu yang orang kafir nakkan, itu yang orang musuh-musuh Islam nakkan. Kita belajar sirah ni, kita nak makin bertambah cinta pada Nabi SAW, makin kita nampak kehebatan Nabi SAW. Baik, salah satu jawapan tentang kenapa Nabi SAW berpoligami, dan bukannya berpoligami kerana nafsu syahwat, tapi semata-mata kerana yang pertama sekali, maksud utama adalah untuk menyebar luaskan lagi dakwah dan mengukuhkan lagi kekuatan umat Islam pada ketika itu. Kalaulah Nabi SAW kahwin kerana nafsu syahwat, sudah tentulah dia akan kahwin ramai ketika waktu dia muda lagi. Tapi Nabi SAW kahwin lebih dari seorang ni daripada umur dia selepas wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, iaitu selepas umur Nabi SAW 50 tahun, barulah dia kahwin dengan Saudah. Itu pun Saudah orang tua. Kalau Nabi SAW nak dikatakan lelaki yang suka pada perempuan, iaitu yang disebut sebagai nafsu dan sebagainya, sudah pasti Nabi akan buat demikian waktu dia muda lagi. Waktu tu tak ada larangan apa-apa, wahyu pun tak turun lagi. Sudah pastilah dia akan kahwin sana, kahwin sini. Kerana pada ketika itu memang masyarakat jahiliah dia suka kahwin banyak, tapi Nabi tak ada kahwin banyak. Waktu masyarakat jahiliah kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai, Nabi tak ada buat macam ni. Umur 25 kahwin dengan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Umur Khadijah pula lebih tua daripada dia. Bukan dia cari budak muda, lebih tua daripada dia. Kita dah belajarlah semua tu. Dan dia tidak pernah berpoligami ketika Khadijah radhiyallahu anha, kerana pada ketika itu belum perlu lagi. Dakwah belum mula waktu mula-mula kahwin. Lepas terima wahyu, Khadijah radhiyallahu anha yang kuat membantu dia. Cukup Khadijah radhiyallahu anha sahaja dalam menguatkan dakwah dia. Dia tak kahwin lain. Hinggalah selepas Khadijah radhiyallahu anha wafat, ketika umur Nabi SAW waktu itu lebih kurang 50 tahun. Selepas itu Abu Bakar radhiyallahu an melihat Nabi SAW ni perlu pada orang urus rumah tangga. Pasal Nabi ada ramai anak daripada Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sibuk nak pergi dakwah sana dakwah sini. Anak-anak ni siapa nak jaga urusan pakaian Nabi, makanan Nabi dan sebagainya. Maka ditawarkan untuk bernikah dengan isteri kedua Nabi. Kita dah belajar juga sebelum ni, iaitu Saudah radhiyallahu anha. Saudah ni orang tua, tapi dia boleh kerja, dia boleh bantu Nabi SAW dalam sediakan makanan, jaga anak dan sebagainya. Kalau nafsu, Nabi SAW kahwin kerana nafsu, takkan dah cari orang tua lagi. Kahwin pertama dah janda, dan juga umur lebih daripada dia. Saudah pun tua. Hinggalah Abu Bakar radhiyallahu an nampak perlu pada Nabi SAW bernikah dengan satu orang yang boleh menggembirakan Nabi. Dia pun offer anak dia sendiri, iaitu isteri ketiga Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu apabila berhijrah ke Madinah, Nabi SAW ni yang kita baca ni, bernikah dengan Hafsah, isteri yang keempat. Yang pertama dah meninggal, Khadijah. Yang kedua Saudah.
wanita tua yang khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk urusan rumah tangga. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Hafsah yang nanti kita akan ceritakan macam mana perkahwinan tersebut. Baik. Itu yang pertama. Jawapan untuk kita sendiri kena tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah lebih seorang. Yang pertama, bukan kerana nafsu. Buktinya ialah kalau kerana nafsu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kahwin waktu muda ramai, seperti mana orang Quraisy yang lain buat. Yang kedua, buktinya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah semuanya ada sebab, yang di sebalik sebab itu adalah dakwah agama. Contohnya kita sebut tadi, Saudah sebab nak jaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga Nabi, urusan harian Nabi. Aisyah radhiyallahu anha salah satunya juga selain daripada kita sebut tadi ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk merapatkan lagi hubungan dia. Abu Bakar dengan Rasulullah ni rapat, muda 2 tahun aja. Dia offer anak dia untuk menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Omar, ni nanti kita akan cerita. Kemudian begitu juga yang lain-lain, seperti Maryah Al-Qibtiyah, yang mana yang kita juga dah sebut sebelum ni. Dia dapat hadiah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat hadiah daripada Raja Mesir. Waktu tu Mesir tak terima agama, tapi untuk jaga hubungan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut dan dijadikan hamba sahaya. Maksudnya di sini semua di sebalik pernikahan itu tak ada langsung menceritakan tentang sebab kecantikan. Kebetulan dia cantik, Maryah. Kebetulan Sofiah cantik, tetapi bukanlah kerana kecantikan, bukanlah kerana sebab-sebab yang tidak ada unsur keagamaan ataupun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, banyak sebenarnya sebab-sebab yang ulama telah ringkaskan, tetapi paling penting kita kena faham sudut umur dan dari sudut latar belakang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah tu tadi. Baik, kita kembali pada Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha dan radhiyallahu anhuma, ayah dia pun sahabat. Hafsah ni tuan-tuan perempuan yang Allah sekalian, dia pernah berkahwin ketika di Mekah. Saya nama-nama macam ni saya suka bercerita lebih sikit. Sebab apa? Dia adalah ibu kita, Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Ummul Mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Maksudnya kita pun orang mukmin, dia adalah ibu kita. Jadi adab kita terhadap mak kita, ibu kita, kita kena kenal. Jangan bila cerita tentang artis-artis kita kenal keluarga daripada mana, kampung mana, rumah kat mana, apa album-album baru keluar, apa filem-filem baru keluar, semua kita tahu. Anak lahir berapa orang, nama apa, sekarang umur anak tu berapa tahun, sekolah kat mana, lepas cerai dengan tu dia kahwin dengan siapa. Masya Allah, semua tahu. Tak apalah, tahu-tahu pun tak ada masalah lah. Tak dosa pun kita tahu semua tu. Tapi jangan kita tak tahu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya ialah ni, ibu kita, mak kita, umi kita, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Dia ni secara ringkasnya dia pernah berkahwin di Mekah. Semua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha saja. Ini pun salah satu jawapan kepada yang tadi itu, iaitu semua isteri Nabi adalah janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha sahaja yang dikahwini ketika anak dara. Baik, dia pernah kahwin Hafsah ni. Dan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar para sahabat berhijrah ke Habsyah, kita dah belajar juga, suami dia pun ikut juga. Suami dia nama Khunais pergi. Kemudian patah balik ke Mekah, kita dah belajar juga benda ni. Kemudian apabila berhijrah ke Madinah, dia bawa sekali Hafsah berhijrah. Dan ketika peperangan Uhud, suami Hafsah ni, iaitu Khunais ni, cedera parah, tapi dia tak syahid dalam medan Uhud. Dah balik ke Madinah, beberapa ketika selepas itu barulah dia meninggal dunia. Tapi dia meninggal dunia tu istilahnya syahid juga, sebab luka parah itu datang daripada perang Uhud. Selepas itu Nabi SAW telah mengambil keputusan. Ceritanya ni, apabila Hafsah anak Umar dia dah jadi janda lah istilahnya, balu, janda.
Umar ni dia kesian tengok Hafsah, muda lagi, 20 tahun dah jadi janda. Ini para sahabat punya pengorbanan. Dia tak kira awak muda lagi, kalau saya pergi jihad kan saya mati syahid, awak muda lagi, tak ada. Untuk agama tak kira, muda tua jalan. Jadi Umar sebagai ayah dia kesian tengok Hafsah. Dia offer pada Abu Bakar dulu, Abu Bakar, kau kahwin dengan anak aku lah. Ni para sahabat ni dia lain, dia tak tengok umur. Abu Bakar waktu tu umur pun dah 51, Hafsah 20. Dia offer dengan Abu Bakar. Pasal apa? Kita ni sebenarnya nak pilih menantu, tuan-tuan sekalian, kalau boleh pilih orang kuat agama. Melahirkan anak pun kita insya-Allah yakin anak kita ni, anak perempuan kita ni akan dididik dengan cara agama. Anak pun akan jadi orang-orang yang kuat agama. Kuat agama ni bukan mesti ustaz. Kita jangan salah faham. Kuat agama ni bukan mesti jadi ustaz. Anak kita nak jadi pakar IT ke, anak kita nak jadi pakar doktor ke, nak jadi apa sekalipun, kerja-kerja yang halal ya. Tapi jaga agama, jaga solat. Ni yang datang solat, kita tengok anak-anak muda datang solat ni bukannya ustaz-ustaz, tapi latar belakang mak ayah didik solat, didik agama, maka masya-Allah, sibuk-sibuk pun datang solat. Bila saya sebut kuat agama ni bukannya mesti jadi ustaz. Maksudnya orang beragama dalam apa sahaja bidang dia. Baik, Abu Bakar radhiyallahu anhu offer. Abu Bakar kata, tak apalah Umar, tak apalah, engkau offer pada Osman lah. Kau offer pada Osman. Osman lagi baik. Osman ni memang orang ni sangat baik, sangat baik. Sampai dia pernah, nanti kita akan baca juga, pernah jadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Meninggal seorang, kahwin seorang lagi. Pergi jumpa Osman. Osman kata apa? Tak apalah. Kemudian Nabi SAW sendiri beritahu pada Abu Bakar, pada Umar. Nabi SAW beritahu pada Osman. Osman beritahu Umar, Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Osman, dan Osman akan dapat isteri yang lebih baik daripada Hafsah. Siapa? Rasulullah SAW lebih baik daripada Abu Bakar Umar, iaitu Nabi SAW akan sendiri akan mengahwini Hafsah, dan Nabi SAW mengahwinkan anak dia, anak Rasulullah SAW, iaitu yang bernama Ummu Kalsum. Kalau sampai ada kitab tengok bawah tu, iaitu Osman bin Affan berkahwin dengan Ummu Kalsum binti Muhammad SAW. Nabi SAW kata apa? Osman kahwin dengan anak aku. Tak perlu ambil anak engkau wahai Umar, aku yang kahwin dengan anak. Umar lagi dah suka, Hafsah lagi dah suka. Maka berkahwinlah dengan Hafsah radhiyallahu anha. Bayangkan tuan-tuan sekalian, Umar dia adalah satu-satunya, kita dah belajar benda ni tapi saya sebut lagi sebagai ulang kaji, dialah seorang-seorangnya manusia yang berani nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heret pedang ni keluar daripada Darun Nadwah, parlimen lah pada ketika itu. Darun Nadwah ni parlimen orang Quraisy. Keluar daripada Darun Nadwah ni, dialah seorang yang berani nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perjalanan tu dapat hidayat, sebab adik dia Fatimah masuk Islam. Dia pergi jumpa adik dia dulu, adik dia dakwah dia, masuk Islam. Pedang yang sama dia heret pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk menjadi saksi sebagai dia telah masuk Islam, berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Dan orang yang garang macam ni, yang nak bunuh Nabi, akhirnya apa? Dia menikahkan anak dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati bersih. Dan Nabi pun tak ada, kau dulu nak bunuh aku, takkan aku nak kahwin dengan anak kau, aku nak panggil kau ayah mentua aku pula. Tak ada. Semua benda tu tak ada cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkahwin dengan Hafsah radhiyallahu anha. Dan Hafsah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada perkahwinan ini tidak ada anak. Anak Nabi seperti mana kita dah sebut sebelum ni, semua datang daripada Khadijah radhiyallahu anha, kecuali satu orang datang daripada Maryam, iaitu Ibrahim binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dah sebutkan sebelum ni. Baik, Hafsah ni kita nak kenal sikit tentang Hafsah. Mak kita ni, mak kita Hafsah radhiyallahu anha, dia adalah
wanita yang agak kuat cemburu. Ni kita nak cerita pasal mak kita. Kita kena bezakan. Kalau cerita pasal orang, mungkin kita akan cerita secara tengok tak best cerita ni. Tapi kalau kita cerita tentang mak kita, cerita pasal keluarga, kalau cerita nampak macam tak best pun, sebenarnya mak kita cerita dalam keadaan kemuliaan. Kita menceritakan mak kita tu tentang, walaupun nampak dulu mak kita ni dulu kahwin dengan orang ni, cerita tu dalam keadaan bangga. Pasal tu saya sebut tadi, belajar sirah kena cara yang betul. Jadi Hafsah radhiyallahu anha ni, dia adalah salah seorang, atau bukan dialah satu-satunya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat jealous. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan tak ada masalah keluarga, ada. Ini salah satu hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai isteri ramai. Sebab apa? Bukannya senang nak mengawal seorang isteri. Isteri ni, perempuan ni Allah Ta'ala jadikan memang unik. Memang unik. Kita lelaki ni kena pandai mengambil hati wanita, kena pandai jaga hati dia. Memang unik. Perempuan memang unik. Kalau dia marah, ada keunikan dia tersendiri. Kalau dia merajuk, ada keunikan dia sendiri. Kalau dia happy, ada keunikan dia sendiri. Ni bayangkan kalau seorang pun, yang isteri seorang ni kan, agak berat, susah kita nak menjaga keunikan yang ada pada isteri. Apatah lagi yang ada dua orang, nak jaga dua keunikan, tiga orang nak jaga tiga keunikan yang berbeza. Ni Nabi SAW berjaya mengawal 9 keunikan yang berbeza. Nabi SAW ada masalah. Semua kita dan keluarga ada masalah masing-masing. Tetapi bagaimana kita mengurus masalah, ini yang penting. Tak ada orang tak ada masalah. Nabi Adam ada masalah dia, Nabi Nuh ada masalah keluarga, bahkan anak tak nak beriman dengan dia. Nabi Ibrahim ada masalah keluarga, Nabi Yaqub ada masalah keluarga, Nabi Yusuf ada masalah keluarga. Nabi mana yang tak ada masalah keluarga? Semua Nabi ada masalah keluarga. Tapi bagaimana Nabi Yaqub AS mengurus masalah keluarga dia? Anak cempak, anak dia 12 orang pakat cempak Nabi Yusuf AS dalam telaga, kemudian nipu lagi, kata kena makan serigala. Macam mana dia urus masalah tersebut sampai anak-anak tu akhirnya semua bertaubat. Itu kejayaan kat situ tu. Ayah menguruskan anak yang bermasalah, 12 yang boleh dikatakan sebagai pembunuh kerana dah cuba membunuh anak adik dia tapi tak terbunuh. Akhirnya semua bertaubat. Bahkan sebahagian kitab tafsir mengatakan 12 orang ni semua kemudian menjadi nabi. Bayangkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Ini yang kita nak belajar. Kita jangan kata tak ada masalah, menipu, ataupun kita nak lari daripada masalah. Ada masalah sikit kita nak lari. Tak akan boleh kita lari daripada masalah. Masalah mesti mendatang. Jadi Nabi SAW ada masalah keluarga. Hafsah jealous, kuat. Dia sampai tahap dengan sebab dialah Nabi SAW mengharamkan diri Nabi daripada mendekati Maryam. Kerana dia jealous sangat. Dia kata abang ni pergi, iaitu Nabi SAW pergi ke rumah Maryam, balik rumah Maryam macam ni. Dia kata kalau betul kau tak suka aku pergi, aku dah tak nak dah dekati Maryam. Kemudian turunlah ayat surah Tahrim. Buka juzuk 28 surah Tahrim. Allah SWT menempelak Nabi SAW, kenapa engkau mengharamkan perkara yang halal bagi engkau. Banyaklah berlaku masalah-masalah keluarga ni, sampai tahap Nabi SAW ini satu lagi kehebatan Nabi. Dia ketua keluarga, dia ketua agama, dia ketua negara, bukan calon-calon orang. Isteri bermasalah tapi tak pernah dia angkat tangan pada isteri dia, tak pernah dia tengking pun tak. Ni hebat ni. Susah kita nak ikut betul-betul. Tenggi suara pun tak. Nabi SAW tunjukkan dia punya mood je, dia punya perasaan dia macam tak suka dengan peristiwa tu. Sampai tahap Omar perasan benda ni. Ayah Hafsah, dia perasan Nabi SAW dia macam ada masalah dengan Hafsah. Sampai Omar nak penampar anak dia Hafsah. Abu Bakar pun nak tampar anak dia Aisyah, sebab Omar kata anak dia bersalah, menyebabkan Nabi SAW macam bad mood. Abu Bakar kata mungkin sebab anak dia Aisyah. Nabi larang, jangan berlaku kasar pada wanita. Ni hebatnya Nabi kita SAW. Tapi akhirnya semuanya masalah selesai. Dan Masya Allah, semuanya mereka ini, kalau kita dengar nama mereka, Hafsah radhiyallahu anha,
ibu kita radhiyallahu anha. Macam mak ayah kita, kita tengok kadang-kadang mak ayah ada bergaduh ke, bertekak ke, lepas tu kita tutup mata je lah, dan kita cerita tu dalam keadaan kita cerita untuk mengambil pengajaran, kita suka cerita pengalaman-pengalaman, dan sekadar itu sahaja. Kita tak boleh cerita dari sudut memburukkan mak kita, tak boleh. Azan.
اللهم رب هذه الدعوة وعته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tes. Okay. Baik. Malam ni kita selesaikan tentang Hafsah ya. Yang lain nanti cerita-cerita yang lain pun agak menarik ya, tentang ibu kita yang seterusnya, Zainab binti Khuzaimah. Mungkin ada yang bertanya, macam mana Ustaz boleh dipanggil ibu kepada kaum mukminin kalau isteri Adam AS itu kita fahamlah, memang daripada dia lah lahir semua keturunan selepas itu. Yang isteri-isteri Nabi ni macam mana pula? Dari sudut hukum, bukan dari sudut kelahiran. Dari sudut hukum, mereka adalah kemuliaannya seperti ibu-ibu kita. Dan salah satu yang berkaitan dengan hukum itu, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak boleh dinikahi oleh sesiapa pun. Kerana itu Aisyah radhiyallahu anha, waktu Nabi SAW wafat dia muda lagi. Termasuklah Hafsah, Nabi SAW wafat umur dia baru lebih kurang 30, muda lagi. Tapi semua tidak boleh dinikahi. Sebab apa? Semua umat ini adalah seperti dah anaknya sendiri, mana boleh bernikah dengan ibu, kan? Baik, dan Hafsah radhiyallahu anha ini juga terkenal dengan wanita yang terpelajar. Ini kita kena kenal ibu kita. Ibu kita yang bernama Hafsah binti Umar ni adalah wanita yang terpelajar. Sebab tu tuan-tuan puan sekalian, kalau kita melihat semua isteri-isteri Nabi ni, bukannya, kalau cakap kasar tu bukannya orang bodoh, bukan orang tak terpelajar, orang yang hebat-hebat. Nak menunjukkan pada kita kaum wanita umat ini pun kena jadi orang yang hebat. Dari sudut pelajaran, kalau bekerja tu kerja hebat dalam pekerjaan, menjaga anak hebat dalam menjadi ibu, menjaga suami hebat dalam menjadi isteri, hebat dalam menjadi menantu dan sebagainya. Jadi Hafsah ni, kalau zaman Nabi SAW dulu, perempuan terpelajar ni orang kata boleh kira dengan jari lah, istilah kita tu. Sikit sangat. Lelaki pun ramai yang tak terpelajar, tak pandai baca, tak pandai nulis, betah lagi perempuan. Tapi Hafsah binti Umar, Masya Allah, dia termasuk perempuan yang terpelajar, pandai baca, pandai menulis, pandai mengira. Bahkan dia kalau buat kerja sesuatu kerja, dia akan buat yang terbaik. Orang kata kalau kita tu anyam ketupat tu, oh memang cantik. Anyam tikar mengkuang tu cantik, ibaratnya macam tu. Aisyah radhiyallahu anha, madu dia sendiri, selalu puji Hafsah tentang betapa hebatnya, betapa bagusnya kerja-kerja Hafsah radhiyallahu anha. Dan dia ni adalah wanita yang bahasanya fasahah, iaitu wanita yang kalau bercakap tu dia pandai susun kata-kata. Kalau berceramah tu dia pandai susun kata-kata. Kalau dia menyampaikan hadis tu pandai dia susun kata-kata, sedap orang dengar. Bahkan selepas Nabi SAW wafat, dia ada menyebut syair-syair yang dia cipta sendiri. Bukan senang nak cipta syair ni. Kita pun nak suruh syair bahasa Melayu pun tak jadi. Dia ada dia punya wazan-wazan dia. Dan yang terakhir yang kita nak kongsikan tentang Hafsah anha untuk malam ni ialah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak keluar rumah, sedih, dan dia dia memberi tumpuan pada ibadat dan sebagainya.
tak ada cerita langsung tentang beliau selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terlibat program sana, tak terlibat program sini, tak terlibat apa-apa kecuali dalam 2 peristiwa sahaja ada disebut tentang beliau. Selain daripada itu, memang dia duduk dalam rumah. Inilah yang terbaik. Kalau wanita ni kalau tak ada apa-apa urusan, yang terbaik tempatnya memanglah dalam rumah, kerana wanita ni diibaratkan seperti berlian, permata, yang mana permata lagi mahal, lagilah disimpan pada tempat yang tidak boleh dipandang oleh orang. Tapi permata yang murah boleh disepahkan di merata-rata. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita belajar pada malam ini tentang ibu kita, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, kita dapat ambil pengajaran-pengajaran dan kita dapat bawa dalam kehidupan kita, dan lebih jelas kepada kita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam poligami beliau, poligami baginda sallallahu alaihi wasallam, dan masalah-masalah keluarga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan dengan cara berakhlak. Inilah hebatnya Nabi, dalam apa sahaja keadaan dia berakhlak. Ini hebat. Kita kadang-kadang dalam masjid mungkin kita berakhlak, bila berlaku masalah sesuatu, akhlak kita hilang. Nabi tak. Dalam masalah apa sahaja, dia wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak dia adalah yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini mendekatkan lagi diri kita kepada Allah SWT, dan kita dapat beriman, beramal dan menyampaikan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.